Pelajaran yang ke-14. Oh, 41. Salah baca. Berkata setengah ulama rahimahullah ta'ala, hai anak Adam, rendahkan olehmu akan dirimu kepada barang siapa yang tinggi martabat daripadamu, dan jangan engkau meringan-ringan orang yang kurang martabat daripadamu, dan tahan olehmu lidahmu dan berkata-kata yang tiada memberi manfaat, dan berperangaikan olehmu pada seorang seperti perangaimu pada sihatmu, dan perangaimu pada sihatmu, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau, dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutkan akan Allah Ta'ala, serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Ya, baik. Ya, jadi 6 perkara yang disebutkan itu ya tadi ya. Rendahkan diri kita kepada orang yang lebih tinggi martabat dengan kita. Rendahkan dengan orang tinggi martabat dengan kita, kita rendahkan ya. Kita rendahkan diri kita. Dengan orang alim ulama, kita rendahkan. Dengan pemimpin masyarakat, kita rendahkan. Dengan ketua kampung, kita rendahkan. Dengan imam masjid, kita rendahkan. Jadi dengan imam masjid semua kita rendahkan. Jadi yang lain kita tak perlu nak rendahkan. Betul? Siapa dia lebih tinggi martabat pada kita? Semua manusia lebih tinggi martabat pada kita. Semua manusia lebih tinggi martabat pada kita. Cuma di situ ada orang yang terlebih ditinggikan orang, maka kita muliakan orang. Itu sifat orang-orang hadis sufi. Mereka mengiktiraf kemuliaan orang. Allah. Yang orang tak mahu tahu. Manusia semua sama. Kita kena anggap kita sama, bahkan kita lebih hina. Tetapi kena pandang orang semua mulia, tetap mulia. Itu ciri-ciri orang ahli sufi ya. Dia memuliakan orang ikut martabatnya. Yang patut dipanggil YB, dipanggil YB. Patut dipanggil Datuk Seri, dipanggil Datuk Seri. Dengan tuanku, dengan raja lagi, tak payah cakap lah. Memang kita punya kena hormat dan taat ya. Begitu. Yang ada setengah-setengah orang hanya kerana mereka sangka dah belajar sufi, mereka tak nak menghormati orang, tak nak umpamakan orang. Tak boleh, bukan itu cirinya. Rasulullah muliakan. Rasulullah muliakan. Kalau satu ditawan perang, anak siapa? Anak penghulu kabilah, orang yang baik-baik, lepaskan pasal pandangkan bapaknya, walaupun bukan Islam. Rasulullah muliakan. Kalau satu kabilah masuk Islam, wakilnya datang depan Nabi, dah masukkan Islam semua, kaumnya dah masuk Islam, siapa jadi penghulunya? Dia juga jadi penghulunya. Bukan sekarang dah Islam, sahabat-sahabat kau semua dah jadi Islam, kaum puak kau dah Islam, walau macam mana pun sekarang kau turun pangkat ya, kau jadi orang biasa saja. Orang sahabat aku datang jadikan penghulu kampung kau. Tidak. Dia juga jadi penghulu kabilah dia. Dia juga jadi penghulu kabilah dia. Cuma Rasulullah hantar orang untuk mengajarkan mereka sembahyang, ngaji Quran, apa semua Rasulullah hantarkan. Tapi siapa jadi penghulu kabilahnya? Dia juga jadi penghulu kabilahnya. Rasulullah muliakan, mengiktirafkan mereka semua tu. Rasulullah hantar surat kepada siapa? Kepada Kaisar dan Kisra. Kaisar tu apa? Empire, itu emperor. Maharaja ya. Kaisar Rom, Kisra Parsi, Rasulullah hantar dengan sebutan-sebutan yang baik. Tidak menghinakan, hei orang kafir tak berguna. Tak ada. Muliakan walaupun masih kafir lagi ya. Begitu antara sahabat dengan sahabat, memuliakan antara satu sama lain ya. Jadi dengan orang yang lebih tinggi pada kita, muliakan. Dengan orang yang lebih rendah daripada kita, jangan hinakan ya. Sebetulnya tidak ada orang lebih rendah daripada kita. Tidak ada orang lebih rendah daripada kita. Kalau kita rasa ada orang lebih rendah daripada kita, dan jangan kita meringan-ringankan orang yang kurang martabat daripada kita ya. Ada orang lebih rendah martabat daripada kita? Tak ada. Sebab itu jangan ringan-ringankan. Jadi maksud di sini kena faham ya. Kena taruh orang yang rendah dan martabat daripada kita, underline di situ, taruh arrow sikit, tak ada. Tak ada. Tak ada orang yang lebih martabat daripada kita. Sebab itu jangan diringan-ringankan. Kalau-kalaulah kita terpandang fulan ini macam rendah. Seperti apa? Tukang kebun kita. Kebun kita, kita perintah dia ke dia perintah kita? Kan kita perintah dia. Siapa lagi orang gaji kita, staff kita? Kita yang suruh dia ke dia yang suruh kita? Kan kita suruh dia. Zahirnya macam dia lebih rendah pada kita lah. Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak ada siapa pun lebih rendah pada kita. Sebab itu jangan ringan-ringankan. Kadang-kadang dialah wali kita.
Kadang-kadang dialah Syekh Futuh kita tak tahu. Dan yaumil akhir, siapa beri syafaat kepada siapa? Kita beri syafaat kepada dia ke dia beri syafaat kepada kita? Siapa lebih hampir pada Rasulullah? Siapa lebih bercahaya nanti yaumil mahsyar nanti? Siapa yang lebih kuat, luas lagi kuburnya, taman syurganya? Dia ke kita? Belum tahu lagi. Maka kita jangan ringan-ringankan. Jangan ringan-ringankan, pandang mulia, pandang tinggi ya. Pada hakikatnya tidak ada orang lebih rendah daripada kita. Cuma kerja zahir sajalah, kedudukan dalam masyarakat saja. Dia kiranya pembantu kita, dia kiranya pekerja kita, kita yang bayar gaji dia. Tetapi tetap dia lebih mulia pada kita. Sebab itu jangan ringan-ringankan. Jangan ringan-ringankan. Macam mana tak nak ringankan? Sama muliakan, sama beratkan macam kita besarkan orang tinggi. Besarkan orang tinggi. Jangan kita rasa rendah walau siapa sekalipun. Jangan lupa selalu minta pendapat kepada setiap orang. Macam mana? Boleh tak? Okey tak? Elok tak? Itu satu perkara yang baik kita lakukan ya. Yang semua sekali kita buat keputusan sendiri. Semua apa pun. Dan kalau kita nak bertanya, boleh tak? Okey tak? Bukan hanya dengan orang-orang besar. Dengan orang yang tak besar pun kita tanya juga. Kita nak bikin maulid, bikin apa, dah bikin bangsal. Datang satu YB. Jemput tuan, jemput datang YB, datang. Alhamdulillah datang. Gembira. Kena raih, kena sambut. Macam mana YB? Tengok pentas ni boleh tak? Ada apa-apa nak komen, nak betulkan sikit ke apa ke? Acara malam ni. Boleh begini-gini. Terima kasih. Gembira. Terima. Sekejap lagi datang naik basikal Pak Ali. Wak Ali jemput masuk. Sama kau sambut dengan tadi YB. Sama. Jemput Wak Ali jemput masuk. Kasih minum, kasih apa. Sama sambutnya dengan YB ya. Kemudian tanya pulaknya, Wak Ali cuba tengok pentas kita ni Wak Ali. Sama sekali ya. Sama. Kau jangan menghinakan siapa-siapa sekalipun. Sama ya. YB yang berhormatlah. Wali pun YB yang beribadat. Jadi kita jangan lupa nak muliakan dia juga. Panggil, tampil sama-sama kita muliakan dia. Jangan satu orang kita meremehkan ya. Istilahnya tu meringan-ringankan tu maknanya meremeh-remehkan ya. Dan tahanan oleh kamu akan lidahmu. Lidah tahan, banyak diam. Kita dalam syair Ramadan kita banyak diam. Kita hayati siam dan qiyam. Banyak diam, tahan lidah. Tak ada perlu jangan cakap. Tak ada perlu jangan cakap. Hantar soalan sekalipun. Tak ada perlu, diam aja. Jangan banyak cakap ya. Hantar dalam mesyuarat sekalipun. Tak ada perlu jangan banyak cakap, jangan perlu jangan banyak bidas ya. Dan berkata yang tiada memberi manfaat. Jangan cakap yang tak beri manfaat. Tahan. Kalau cakap biar semua yang beri manfaat ya. Dan berperangaikan olehmu pada seorang seperti perangaimu pada sihatmu. Pada semua orang perangai kada sihat. Kau tak waras macam mana? Kau tak sihat macam mana? Boring kan? Tengah sakit gigi nak sambut orang boleh tak? Tak boleh. Waalaikumsalam, kau duduklah, aku tengah sakit gigi. Apa khabar? Khabar baik. Kau duduklah, aku tengah bengal. Tengah tak sihat kan, kita tak ada kuasa nak layan orang. Macam kita sihat. Kalau tengah sihat macam mana? Tengah sihat, tengah good mood, tengah banyak duit, baru dapat apa anugerah. Agaklah kita layan orang. Macam mana? Anak belanja makan. Pasal apa? Tengah sihat. Kalau tengah sakit lutut pun nak belanja orang pun malas. Allah semuanya ya. Tengah sihat. Berperangai dengan orang macam tengah sihat. Sebut tengah sihat. Kalau tengah sihat, dia punya seronok. Allah, dia punya layan orang ra'i betul-betul. Lepas itu kita tengok orang-orang salih yang ada. Dia sakit tau. Tapi dia ra'i kita. Macam dia sihat, kita sakit. Allah, tengah ke hospital lagi pun ya. Cuma dia tak serve kita martabak saja. Apa khabar? Jemput datang gitu. Kita pegang tangan dia punya panas. Allah. Saya tak pernah rasa setakat ini orang yang kalau demam paling panas lebih daripada Habib Ali bin Jaafar. Panas kayak cerit tangannya tu. Rasulullah kalau demam, dia punya panasnya double daripada orang biasa. Itu Siti Aisyah kata. Dan mengenai Nabi tak boleh main cakap-cakap. Kena betul. Kena fakta. Apabila Siti Aisyah bilang double, maknanya double lah. Maknanya Siti Aisyah mampu kepandaian medikal. Dia bukan setakat pegang dan dia agak-agak lebih kurang dan berapa orang. Tidak tepat. Dengan Nabi tak boleh palsu-palsu. Kena tepat. Bermakna Aisyah ada satu kepintaran yang dia kalau pegang, dia tahu suhu berapa dan dia tahu suhu tu lebih berapa dia tahu. Kita kena faham itu. Bukan setakat agak-agak. Real dan tepat. Dia tahu demam macam mana orang biasa panasnya, dia tahu ini double. Jadi orang kalau demam paling tinggi, demamnya berapa? 40 lah ya. 40 tinggi. Rasulullah 80. Habib Ali bin Jaafar, setakat ini saya tak pernah rasa orang demam yang panasnya kayak Habib Ali. Tapi dia punya sambut kita macam dia tengah tak demam.
Ahlan, jemput datang, kita salam. Habib demam, Habib anak tengah demam. Allah, panas tangannya. Tak apa Habib, tak apa, duduk-duduk, layan kita. Macam sihat. Allah. Jadi layan orang macam kita tengah sihat. Macam kita tengah sihat, ya. Yang orang sihat pun layan orang macam sakit. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jemputlah, duduk, ya. Dia ni kenapa ni, sakit tengkuk ke apa? Kok layan orang tak semangat begini, ya. Sakit tengkuk ke? Sakit apa ke, aku pun tak tahu, ya. Yang ada orang sakit tahu, tapi dia punya layan orang macam sihat walafiat. Sihat walafiat. Siapa tahu yang kalau layan kita sihat walafiat? Alim-alim ulama dah tentulah. Kiai-kiai kita, ya. Layan kita dalam layan kita dalam main, layan kita dalam kuliah. Macam Kiai Abdul Jalil semua tu. Tak sihat tu. Mereka bukannya sihat, macam-macam sakit. Kalau jalan pun dipimpin orang semua. Tapi kalau dah layan kita dalam kuliah, tak perasan kita bahawasanya kiai kita tu orangnya sakit. Macam dia sihat kalau dah layan kita. Allah, himmah tu, himmahnya tinggi, ya. Dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan, yang menjadi akan dikau. Dan hidupkan pelihara janji dengan Tuhan. Janji apa? Janji untuk sembahnya. Janji untuk apa? Ngadap padanya waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak, subuh. Janji apa? Untuk tidak menderhakainya. Janji apa? Untuk tidak menyengutuinya. Janji apa? Untuk bersiap sedia untuk bertemu dengannya. Janji dengan Tuhan yang menjadikan kita, ya. Dan hidupkan olehmu dalam dunia dengan takutkan akan Allah Ta'ala. Jadi dalam dunia kita hidup senantiasa takut pada Allah Ta'ala. Kita hamba, mengenang kebesaran Allah, sayang Allah, mesra dengan Allah, tapi takut dengan Allah. Serta mematikan olehmu yang 6 perkara ini, iaitu tanda orang yang berakal. Jadi takut pada Allah Ta'ala, dia perkataannya begini, ya. Dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah Ta'ala serta mematikan olehmu. Baik. Yang 6 perkara ini iaitu tanda orang yang berakal. Itu benda lain tau. Yang 6 perkara tu benda lain. 6 perkara tu yang kita sebutkan tu tadi di atas semua tu. Itu bendanya lain, ya. Jadi hidup dan mati dalam takut pada Allah Ta'ala tu maksudnya. Yang penghabisan tu hidup dan mati dalam takut kepada Allah Ta'ala. Yang 6 perkara itu tanda orang yang berakal. Sebab kitab zaman dulu dia tak ada full stop, tak ada apa semua. Jadi kita kena faham bahasa dia tu, lingguk bahasanya tu apa, mana mubtada'nya, mana khabarnya, kita kena tahu, ya. Yang 6 perkara ini tanda orang yang berakal. Tanda orang berakal. Kalau tidak, tak berakal tu namanya, ya. Kalau tak takut sama Allah, tak berakal. Tak tahan lidah, tak berakal. Tak muliakan orang tinggi, tak berakal. Meremehkan orang rendah, tak berakal. Begitu, ya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, baru sebut namanya tadi dah begitu. Kalau ada anak, namanya siapa? Nurleni Suzi. Umpamanya lah orang sekarang kita nak gubah pun tak pandai, ya. Nama yang sumpah begitu. Janganlah. Kalau tak ada makna, saya ada tengok dalam kitab, maknanya sekian. Jangan hanya ambil makna, ambil sempena. Yang ada digubah-gubah, nama bapa, nama mak dicantum-cantum, jadi kok kayak bunga namanya. Allah. Jangan ambil nama sempena. Sempena siapa? Aisyah, dapat anak nama Aisyah. Khadijah, Fatimah, Salma, semua tu nama baik-baik. Zainab, Ruqayyah. Rasulullah kasih nama anaknya begitu. Isteri Rasulullah punya nama begitu. Orang yang aku paling cinta ayah Aisyah. Di kalangan laki-laki lah ayahnya. Siti Aisyah dan Abu Bakar. Rasulullah begitu. Kasih nama anak Aisyah. Nama anak pensi-pensi. Tak cantik lah. Tak cantik. Nama anak siapa? Nama anak apa? Mahfuz Shah. Umpamanya lah. Alamak, namanya sebut pun susah lah. Umpamanya lah. Mahfuz Badrul Shah. Amboi. Macam mana, ya? Susah, ya. Kasih nama siapa? Umar. Kasih nama siapa? Osman. Kasih nama Abdullah. Kasih nama Muhammad. Aisyah. Kalau tak nak kasih nama Painem, boleh. Suparjo pun boleh juga. Karto pun boleh juga. Tuginah pun boleh juga. Begitu, ya. Kasih nama yang begitu. Kasih nama yang susah-susah. Jangan kasih nama Aisyah. Kesayangan Rasulullah. Setiap kali kita sebut nama anak kita, kita ingat apa, kita kasih nama gitu. Habib-habib tu tak peduli tau. Kalau orang kasih nama pensi-pensi ke apa, dia tengok nama engkau sekian. Satu masa dia tukarkan. Dan dia bukan suka-suka. Dia tengok orang ni, engkau punya muka, nama dia memang sekian. Maka dia sebutkan. Kau nak pakai tak nak pakai, itulah nama engkau.
Macamlah orang kasih ni namanya apa? Kertas lembut pengesat muka. Nama dia tisu. Betul tak? Kau kasih nama apa pun, namanya tisu. Gold Royal. Gold Royal double style namanya. Yang lain apa semua? Pun namanya apa? Tisu. Dah, tisu lah. Begitu ya. Jadi orang-orang alim dia gitu. Orang gitu. Tengok nama orang, kok macam penting. Aisyah, kita tengok namanya saja, Masya Allah, kita dah tahu cerita di belakangnya. Cerdik dan pintarnya sayang Nabi. Aisyah ni kasyaf. Macam-macam dia perkara-perkara akhir zaman, dia boleh tanya, dia boleh sebut dia. Semua banyak keluar daripada dia. Aisyah ni isteri Nabi. Di antaranya, hukum wanita pergi sembahyang jemaah. Makruh. Zaman Nabi, perempuan sembahyang. Nabi bilang, jangan larang perempuan datang sembahyang isyak, sembahyang subuh, jangan larang. Zaman Nabi sembahyang. Kalau bulan Ramadan, pasang khimah dalam masjid Nabi. Isteri-isteri Nabi. Mereka menjaga lain, tertib lain. Zaman Aisyah, dia tak berkenan. Maknanya dia cakap, dia bersuara. Tengok, kalau Rasulullah ada, tak izin kamu datang sembahyang macam gini. Macam perempuan jahiliah punya cara. Zaman Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri. Aisyah ni siapa? Sahabat. Aisyah ni siapa? Mujtahid mutlak, cakap dia jadi hukum. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan datang jemaah yang ada laki-laki, hukumnya makruh. Kecuali sekian disebutkan ulama. Kerana Aisyah ada bersuara. Aisyah bersuara. Ketika Nabi bilang, Imam Sayyidina Al-Mahdi keluar nanti daripada Mekah, mereka sangka mereka boleh halang Mahdi. Oh, jauh sekali. Ketika Mahdi keluar nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah, Mahdi ditahan oleh tentera dari arah Syam. Untuk nak numpaskan Mahdi. Begitu mereka hampir, mereka terbenam di telan bumi. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, tertelan semua. Kalau ada yang beriman macam mana? Mana Aisyah tahu ada yang beriman? Ketika Mahdi keluar, siapa yang tak happy? Siapa yang tak happy Mahdi naik? Siapa yang sebut cekat Mahdi naik? Mahdi naik di mana? Isytiharnya di mana? Mekah. Maka siapa yang tak suka Mahdi naik? Siapa yang tak kasih Mahdi naik? Senang-senang naik atas mimbar, kasih tahu aku Mahdi, takbir orang semua itu. Dan ini tengah kecoh, tengah chaos. Orang tengah mula nak taat dengan dia. Tak tahu ada orang naik, aku pemimpin sebetulnya. Kiranya macam nak menggulingkan dia. Siapa yang tak senang dengan Mahdi? Agak-agaknya siapa yang tak senang dengan Mahdi? Pemimpin negeri mana agaknya? Kita dah tahulah. Kemudian, yang tentera yang datang ni dari arah Syam. Arah Syam tu mana? Syam tu mana? Syria, Palestin, Israel. Sekarang lah sebut. Pada Israel tak ada negeri namanya. Palestin tu dari arah sana. Yang telefonkan, yang kasih tahu, tolong bantu kami. Yang tadi. Ada orang cuba nak golengkan kami. Yang di call tu siapa? Kakangnya. Yang dihantar tu siapa? Adatnya mereka kalau datang, bukan sendirian tau. Mesti tentera bersekutu. Ada orang Islam tak dalamnya? Mereka serang Iraq, serang itu, serang ini semua. Ada tentera Islam tak dalamnya? Ada. Aisyah tahu. Dalamnya ada tentera Islam. Tentera Islam. Rasulullah bilang, matinya sama-sama, tapi bangkitnya atas niat masing-masing. Orang mana ada di antara mereka yang mati-matilah, dia kasih tahu Masjidil Haram sedang nak ditakluk oleh teroris. Agak sebagai umat Islam suka tak nak pergi? Rupanya yang diserang tu Mahdi rupanya. Allah Ta'ala tanamkan dia, tapi niat dia mati tak tahu. Kerana dia masuk dalam tim, dia kena hadir bersama. Pada dia nak menyelamatkan Masjidil Haram daripada teroris lah. Sekarang dia sedang nak menuju Madinah pula. Madinah tempat Rasulullah, aku mesti pertahankan. Dia tak tahu ini orang wakil Rasulullah. Dia tak tahu. Aisyah sebut akhir zaman, kalau ada yang Muslim macam mana ya Rasulullah, ada yang beriman, mana dia tahu? Dia pandangannya jauh. Aisyah ya, isteri Nabi, pintar dia ya. Baik, baca lagi sikit ya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa tanda orang berakal itu 10 perkara. 5 perkara daripadanya zahir dan 5 daripadanya batin. Adapun zahir ialah diam diri. Orang berakal ya, diam, banyak diam. Saya bakar, banyak diam. Taruh batu dalam mulutnya. Ada perlu baru cakap, baru keluarkan batu. Banyak diam. Menahan marah, tidak terus meluap-luap. Berani dia buat aku gitu, dia belum tahu aku siapa. Amboi garangnya. Tak ada. Kemudian merendahkan diri, senantiasa tawaduk, senantiasa merasa dirinya tak apa. Ini semua kita boleh nampak. Kemudian meramah-ramahkan, iaitu apa? Dalam bahasa Jawa pengayom. Jadi orang kalau dengan dia ayam saja. Menyelesakan orang, buat orang selesa.
Kemudian berbuat amal saleh, nampak sembahyangnya, nampak jemaahnya, nampak tutup auratnya, tegaknya, nampak tegakkan syariatnya. Adapun yang batin, 5 perkara. Berkata-kata dengan kebajikan. Kau cakapnya kau dengar dia bol-bol tau, tapi bukan bol-bol, ada poinnya tu. Ada poinnya. Kemudian berbuat ibadat, kau tengok dia. Tanda-tanda ibadatnya nampak. Sebab kita kalau tanda-tanda nampak tau. Kalau ternampak orang puasa, nampak keringnya. Kalau orang ada sembahyang, nampak tercegah daripada keji dan mungkar. Kalau tak ada tercegah daripada keji dan mungkar, bermakna tak sembahyang. Ataupun sembahyangnya asal boleh. Selagi orang masih buat keji dan mungkar, segala apa, maknanya dia tak sembahyang punya orang. Allah, ya. Berbuat ibadat, lagi nampak. Tertahan, terbenting, maknanya dia banyak puasa. Tak payah tanya, awak banyak puasa? Awak banyak bangun malam? Awak banyak sembahyang? Tak payah. Kau tengok dia, kau nampak dia orang banyak ibadat. Sentiasa takut kepada Allah Ta'ala, tak berani. Tak berani. Hatta dengan musuh dia pun dia tak berani lawan kerana takut dengan Allah. Dia lebih takut daripada Allah. Kemudian membesarkan dosa dirinya. Kalau dosa, padahal dosa kecil tapi magnify, dibesarkan. Rasa besar. Siapa contoh dalam ini? Imam Syafi'i. Sampai jumpa sama gurunya Waqi'. Ya Waqi', aku kok banyak hafalan aku kok susah. Imam Syafi'i hafal susah. Imam Syafi'i. Untuk diri dia tu dia rasa susah. Pasal apa? Dia rasa dosanya besar. Maka guru tak bilang, tak adalah Syafi'i, kau bagus, kau alim. Tak ada. Gurunya pun sama juga, tobat daripada dosa kau. Sebab orang kalau hati tak boleh masuk kalau ada banyak dosa. Allah, gurunya gitu pula dengan dia, ya. Allah, Imam Syafi'i rasa dirinya besar. Imam Haddad, tengok baca kesidah-kesidahnya. Abduk bibadbik, hamba-Mu di depan pintu-Mu bersimpuh minta pengampunanmu. Allah, senantiasa rasa dosanya besar, ya. Kemudian menghinakan dirinya, tidak rasa dirinya mulia sedikit pun, ya. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.